Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video ini bersama saya Coach Saiful ataupun boleh panggil juga Cikgu Saiful. Okey, ada pertanyaan pada sahabat-sahabat, saya pun tak teringat pun nak buat apa analisis berkaitan dengan PM9 ni. Okey, memandangkan ada kawan-kawan tanya, jadi Coach akan buat sedikit analisis berkaitan tarikh lahir PM ke-9 kita, iaitu Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Okey, mula-mula sekali kita kena Google dulu dia punya tarikh lahir. Walaupun Coach dah Google dah itu. 18 Januari 1960. Okey. Kita guna apa? Kita guna ni lah. Guna software matematik pengiraan yang lebih advance. KPM 9. Okey, 18 Januari 60. 18 01 1960. 1960. 1801 1960. Okey, confirmkan balik 1801 1960. Okey. Aku screen dulu supaya kita boleh conteng-conteng sikit. Kat mana kita conteng? Conteng kat sini lah. Okey, siap dah. Tak payah susah-susah aku nak tunjuk cara kira lah. Yang tu kalau apa nak belajar cara pengiraan secara manual, itu sama ada join kelas matematik yang Coach ada buat setiap bulan sekali. Sekarang ni pun ada guru baru yang sedang berjalan dah. Ataupun boleh tengok video-video yang ada dalam channel saya. Okey, godek-godek lah, pandai-pandai lah godek. Okey. Okey. Beliau adalah asas 8. Asas 8 yang 8 ni adalah lambang kepada tanggungjawab. Okey, lambang kepada kerajinan. Dia adalah lambang kepada tekanan juga. Okey. Okey, ingat ya, dia punya apa tu? Point dia. Okey, Coach tak perlu nak terangkan dia ni karakter macam mana, macam tu, macam ni kan. Cukuplah sekali kita ambil poin-poin dia, iaitu tanggungjawab, rajin, tanggungjawab dan juga apa satu lagi dia, tekanan. Dan satu lagi jenis amanah. Jenis amanah. Okey. Jadi orang yang atas 8 ni kalau Coach nak cerita dari segi karakter, dia sebab wife Coach pun asal 8, anak-anak pun asal 8. Jadi kita dapat tengok karakter mereka ni hampir sama, iaitu tegas, garang. Okey, tegas, garang dan cepat nak angin juga orang dia. Okey. Itu yang Coach nampak lah di sekeliling. Sebab Coach dan anak-anak dan isteri semua asal 8. Coach saja asal 4. Anak-anak dan isteri semua asal 8. Okey. Elemen pun api. Faham lah api macam mana. Okey. Elemen pun api. Kemudian dia punya warna aura putih, emas, silver. Okey, yang ni Coach tak perlu cerita buat apa. Ini untuk pakaian yang sesuai untuk dipakai. Pakai warna aura dia. Okey. Jadi bila kita pakai baju warna aura yang nombor 1, dia ada banyak baju warna aura ni. Dia ada yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Yang ni warna yang nombor 1. Yang akan menampakkan pesona diri kita. Okey. Iaitu putih, emas dan silver. Kalau dia pakai baju warna putih, baju emas, silver ni, dia akan menyalahkan pesona diri dia. Okey. Jadi siapa yang asal 8 macam tu lah. Okey.
seterusnya aku tengok dekat sini. Okey. Ini adalah dinamakan nombor cermin. Okey. Nombor cermin ni bermaksud mudah terkenal, mudah famous, mudah popular. Sambalah masuk dia. Okey. Jadi kalau 3 ni dia lambang kepada aktif, agresif. Jadi apa tu? Dia mudah terkenal disebabkan, dan satu lagi dia satu orang pemberi ataupun penyumbang, macam tu. Jadi mungkin dia terkenal sebabkan dia ni satu orang yang selalu memberi ataupun penderma ataupun penyumbang dana dan sebagainya. Dan satu lagi dia satu orang yang aktif. Dia terkenal sebab dia aktif, dan agresif. Okey. Jadi kita tengok dia ada nombor cermin kat situ. Okey. Seterusnya kita pergi dekat, kita kenali dia dengan lebih dalam lagi. Apakah dia punya karakter yang ada. Okey, 911 ni adalah karakter berkaitan dengan disiplin, political dan juga macam disiplin, uniform, macam tu. Tentera, polis dan pola political. Okay, jadi coach nak senang ambil coach panggil dia pola political lah. Jadi orang yang ada pola macam ni dia ada kelebihan untuk melibatkan diri dalam bidang politik. Okey, seterusnya ada pola 213 kat sini, iaitu pola suara. Okey, kalau dua ni, ada dua pola ni, dia menguatkan lagi lah karakter diri tu. Okey, kesesuaian diri tu dengan dengan pelibatan dia tu. Dia sesuai sangat lah orang kata. Pendek cerita, dia sesuai sangat untuk jadi orang politik. Macam tu. Okey, 213 ni adalah pola yang berkaitan dengan suara. Satu orang yang lancar dalam percakapan dia, ada kelebihan suara lah. Apa-apa saja yang berkaitan suara. Okey, suara kuat, suara dia lancar, suara sedap. Okey, nanti boleh cek anak dia. Okey, anak dia Dafi tu, biasanya dia orang yang suara sedap, macam tu. Penyanyi, kebanyakan penyanyi dia ada pola 213 ni, suara sedap. Okey, ataupun suara dia tu lancar, cakap teratur je, cantik je. Okey, dan boleh jadi juga suara dia ni pedas sikit. Okey, pedas laser, pun boleh jadi juga. Okey, seterusnya dia ada pola 696, iaitu pola yang berkaitan dengan usahawan. Okey, kalau dia seorang usahawan, ini pola ni adalah pola yang berkaitan dengan pengurusan perniagaan. Dia orang kata ada bakat untuk menguruskan perniagaan. Okey, selain itu dia ada pola 786, yang ni pola servis. Okey, pola servis ataupun kita panggil dia pola mamak kan. Kedai-kedai mamak ni dia selalu letak pola ni kat kedai depa. Contoh nasi kandar beratur 786. Okey. Orang kata ada kajian kata 78 ni adalah lambang kepada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 7 ni dia lambang kepada orang ramai, 8 tu adalah tanggungjawab, okey, memberi amanah, dan yang 6 tu dia mendapatkan keuntungan. Okey. Maksudnya orang suka bayar kerja kat dia. Ataupun boleh kata dia ni boleh diharap untuk bayar kerja. Ataupun satu lagi dia maksud dia adalah pola berkaitan dengan ketua. Dia sesuai untuk jadi ketua, jadi pemimpin. Okey. Seterusnya pola 189. Okey, ini adalah pola berkaitan dengan travelling. Okey. Jenis orang yang tak boleh duduk diam, jenis orang yang kena bergerak pergi sana pergi sini, travel lah. Jenis orang yang sentiasa bergerak, sentiasa travel. Okey, kat sini ada pola yang lain, iaitu 363, iaitu pola berkaitan dengan pelaburan. Jadi kalau dia suka untuk buat pelaburan, mungkin dia pun ada buat apa-apa pelaburan, saham ke, forex ke, ataupun apa-apa saja pelaburan jangka masa pendek. Ini adalah pola yang sesuai. Okey, orang panggil sifu-sifu matematik panggil ini ada pola dragon. Coach pun tak tahu sebab apa panggil pola dragon. Itu kena mengaji lebih sikit. Okey, itu saja yang pola-pola yang berkaitan dengan bisnes lah. Kalau kata bisnes tu dia ada kaitan dengan bisnes, dengan karakter dia. Okey. Jadi pola-pola yang aku tak bulatkan tu, yang lain-lain tu
dia ada karakter-karakter yang lain. Kita pergi seimbas lalu. Okey, 167 duit bagi kat orang perlu cari duit sendiri tanpa bantuan orang lain. Jenis orang yang suka memberilah. Jenis orang suka sedekah, bagi, memberi. Okey, 843 pandai barang, suka tukar cerita serta cerita kejayaan. Okey, ini karakter yang lain. Ataupun berkaitan dengan emosi. 112 the game di hari biasanya ada masalah dengan rakan kongsi. Ini jenis orang yang tak boleh ada rakan kongsi lah. Kalau kata bisnes tu, dia tak boleh ada rakan bisnes yang buat kerja yang sama. Kalau kata nak ada rakan bisnes, kena satu ada tugas yang lain. Seorang buat bahagian marketing, seorang bahagian kewangan. Contoh macam tu. Okey, 674 duit bagi pada orang untuk dapatkan ilmu. Jenis orang yang suka membaca lah. Dia sanggup mengeluarkan duit dia untuk dia belajar sesuatu untuk dapatkan ilmu. Okey, banyak fikir masalah orang lain biasa berkaitan dengan jauh lebih muda atau tua. Ni boleh cek sendiri. Okey. 178 yang mana cuba tak cerita ni, yang dah cerita tadi lah. 178 banyak fikir masalah orang biasa berkaitan dengan jauh lebih muda atau tua. Okey, sama macam tadi. Ni tadi pun travelling. Ni pola mamak tadi. Yang ni usahawan. Okey. Okey, ni adalah arah kerjaan dia. Jadi coach tak perlu cerita bab ni, dia akan memanjangkan lagi video ni. Juga bisnes sesuai. Bagi anda yang berminat dengan software ni, bolehlah menghubungi coach kan. Kalau ada berminat lah. Sebab dia nak memudahkan kita mengenali karakter orang. Dan nak kira lagi laju. Tak perlu nak kira. Saya nak kira tu yang guna segitiga pun dah ambil masa seminit 2 kan. Tu lagi pola ada lagi. Lepas tu nak cek masuk dia lagi. Ni semua dah ada siap dah. Ada huraian. Dan ada dia punya huraian pola pula. Jadi memudahkan kita punya analisis. Okey, selesai. Berkaitan dengan tarikh lahir. Dia punya kekuatan, kelemahan. Aku dah cerita tadi kat situ kan. Jadi pandai-pandailah cari apa kekuatan dan kelemahan dia. Okey, kita tengok pula ada tak pola-pola yang lain, iaitu pola 769 ataupun pola 83. Pola 83 tu dia adalah pola raja nah. Pola raja, pola yang berkaitan dengan kesultanan, pola berkaitan dengan kerohanian, pola yang berkaitan dengan mistik. Okey, kita cek tengok. Okey, tak ada. Satu lagi 769 itu pola orang CEO, jutawan dan sebagainya. Okey, ada tak? Pun tidak ada. Okey. Jadi tak ada pola tu. Okey. Itu sahaja berkaitan dengan tarikh lahir. Okey, sekarang ni kita tengok pula kepada kitaran tahunan. Okey, bab seterusnya adalah kitaran tahunan. Kitaran tahunan bersembilan. Okey, dia punya beza dia dekat tahun dia. Lupa dah tadi berapa tarikh lahir dah. 18.1.60. 18.1. Okey, 18.1. Kali ni tahun dia kita tukar kepada tahun semasa. 2021 tahun ni. Birthday lah. Birthday dia tahun ni. Okey, dah lepas dah dulu. Awal bulan 1 dulu. 18.1. Sekejap kita betul 18.1 lah. Okey, 18.1 2021. Kitaran dia kitaran ke berapa? Kita klik right. Ya, kitaran dia adalah kitaran ke-6. Okey. Jadi coach tak bercadang untuk cerita ni. Senarai pola ni. Dia punya yang ni pun coach tak ceritalah. Okey, yang ni lebih spesifik sangat. Maksudnya coach cerita dulu dah. Dia punya apakah maksud kitaran bersembilan ni. Kita tulis kat sini. PM 9. Allah Akbar, hilang. Kitaran tahunan. Tak mak dah. Okey, cukuplah. Kitaran tahunan cukup. Okey, PM9 kitaran tahunan. Kitaran tahunan bersembilan, 9 tahun. Okey, kitaran tahunan ni dia bermaksud satu kitaran hidup kita yang mana setiap 9 tahun dia akan berulang. Okey. Sebab sejarah kan berulang kan. Kita pun selalu dengar sejarah berulang. Okey. Macam itulah juga kan. Sejarah kehidupan kita pun ada berulang. Sama juga yang dinamakan kita pernah dengar kehidupan kita ni seperti roda. Sekejap kita berada di atas dan sekejap kita berada di bawah. Jadi
inilah ilmu dah. Kita nak belajar supaya kita tahu di mana kita berada di roda yang mana. Okey, berada di roda di atas ataupun berada di roda di bawah. Bila kita tahu kita berada di roda yang di atas, kita boleh plan apa kita nak buat. Dan kalau kita berada di roda di bawah, kita boleh plan apa yang kita perlu elakkan ataupun kurangkan supaya kalau jatuh tu tak jatuh teruk sangat. Macam tu. Okey. Jadi aku tak mau cerita. Jadi kitaran ke-9 ni dia berulang 9 tahun sekali. Ikut nombor asal lah kan. Kitaran pertama, kedua, 3 sampai 9. Okey, sekarang ni kitaran PM kita ni berada pada kitaran yang ke-6. Okey, apa maksud 6? 6 ni adalah lambang kepada kewangan, dia lambang kepada keuntungan, dia lambang kepada kekayaan. Okey. Jadi pendek cerita, dia adalah lambang, dia adalah roda. Kalau dalam roda kehidupan tu berada pada roda yang di atas. Okey. Maknanya dia berjaya lah. Jadi seperti yang kita tengok, dia pun alhamdulillah rezeki dia dapat jadi Perdana Menteri jawatan nombor 1 negara. Okey. Jadi 6 ni ada lambang kekayaan lah. Kekayaan, kejayaan. Kekayaan itu kita faham lah kan. Bila Perdana Menteri gaji berapa betul ya. Okey. Seterusnya, okey. Nak cerita ke pola ni? Okey, cerita pola. Okey, itu sajalah aku nak cerita berkaitan dengan kitaran ke-6. Okey. Kita boleh cek sebab depa ni orang ahli politik ni dia macam buku lah kan, dah terbuka dah, kita cuma baca aja kan. Jadi kita dah nampak dia orang punya apa perjalanan politik depa dekat berita dekat surat khabar yang kita tengok. Jadi bila kita berkajian tu memudahkan kita lah kan. Jadi yang lain ni lebih kurang sama aja lah. Ni macam tadi kan ada kan 911 ni pola berkaitan dengan apa tu? Kita sikit lah ni. Tapi selepas lalu lah, tak mau detail sangat. Okey, tadi pola political, pola berkaitan dengan political, disiplin, suara pun ada. Biasanya sebelah sini dia akan sama. Okey, sebelah sini dia sama sebab apa? Pengiraan kat sini sama, 18.1 ni. Yang berbeza kat sebelah sini. Sebab 2021 kan. Sebab tadi kita kira 1960. Ini kita kira 2021. Jadi ada perubahan sikit kat sini. Okey, apakah yang tambahan? Ini contohnya. 279 dia ada pola pelaris tahun ni. Okey. Tahun ni dia ada pelaris, ada tarikan, ada sokongan. Macam tu. Jadi orang yang ada pola pelaris ni dia mudah menarik orang ke arah dia lah. Dia mudah menarik orang ke arah dia. Jadi kalau dari segi orang bisnes ni, jadi pelanggan mudah dapat pelanggan orang kata kan. Tapi dia kena usaha sikit. Sebab apa? 2 tu maksudnya apa? 2 tu suara, 7 tu orang ramai. Jadi dia kena menggunakan medium suara untuk berhadapan orang ramai. Jadi dia kena buat, kalau kata nak buat bisnes tu, bisnes yang online pun online yang orang boleh tengok kita. Kalau kata bisnes yang offline, itu memang lagi sesuai lah. Biasanya 279 ni bisnes yang offline. Contohnya bisnes yang orang tengok kita. Contohnya takaful ataupun buat bisnes jual kereta. Yang kira pendek cerita, bisnes yang jumpa orang ni lah. Bisnes yang jumpa orang, yang orang kena tengok kita. Orang tertarik kan. Tak cerita lagi tapi dia nak beli dah. Contohnya tu. Okey, kelebihan 279 ni. Jadi tahun ni dia ada pola pelaris. Jadi dia laris lah tahun ni. Mendapat sokongan. Okey. Ini pun sama, lebih kurang sama. 257 pun sama. Pola yang berkaitan dengan sokongan. Okey, 156 ni outstation. Okey. Lagi, jadi maksudnya tahun ni dia akan tahun ni dia banyaklah buat kerja-kerja yang outstation, luar kawasan. Dia kena gerak sana sini juga, lebih kurang macam pola travel tadi. Okey. Okey, yang lain tu sama, yang lain ni sama. Yang ni yang lain tu sama, okey tak apa. 235 ni memang ada. Bila kita masuk tahun 2021 ni, kalau kita kira kita punya tarikh kitaran tahunan kita ni, akan ada pola 235. 235 ni berkaitan dengan emosi lah. Jadi 235 kita emosi. Emosi tak stabil kan. Kalau tengok kajian 2021, kalau kita tengok Sifu Ihsan punya kajian kan, dia dah cerita awal dah, bulan 9, bulan 10 tahun lepas dia cerita dah. Jadi dia dah ada akhbar
akan banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan kematian lah, orang bunuh diri, anxiety, orang ada masalah kemurungan, masalah-masalah berkaitan dengan mental. Mental dan emosi. Okey, 235 ni berkaitan dengan emosi. Jadi tahun ni pun semua kena tempih emosi ni. Siapa-siapa pun. Kalau hampa kira pun ada pola macam ni, pola emosi. Okey. Okey, itu saja yang coach nak cerita. Kod kewangan tadi coach tak cerita lah. Yang tadi dia asas 8, kod kewangan 6, iaitu kewangan dia mudah dapat duit. Okey, ada duit selit-selit. Dan 9 pula kewangan yang dia ada tu ada ditukarkan kepada barang. Okey. Okey, dapat duit beli barang. Itulah. Ditukarkan kepada aset. Jadi maksudnya orang kata pola-pola kewangan yang bagus lah dia ni. Okey. Dah, jadi sebenarnya dalam terlahir kita dia boleh cerita banyak lagi ni. Boleh cerita berkaitan dengan masalah kewangan, boleh cerita berkaitan dengan pola-pola masalah kewangan, kemudian berkaitan dengan keturunan dan warisan. Jadi aku tak mau cerita banyak. Tengok ini pun dah 21 minit dah. Okey, itu saja analisis dan kajian coach berkaitan dengan PM kita. Okey, jadi tanyalah aku ucapkan kepada YB kita ni, Perdana Menteri ke-9. Semoga dalam pemerintahan beliau dapatlah memerintah dengan adil dan saksama dan dapat membantu memajukan Malaysia kita ni, sehinggalah terutamanya dalam menangani masalah COVID. Okey, dapat menyelesaikan masalah tu. Okey, aku tak mau cerita panjang-panjang, itu sahaja. Jadi terima kasih kerana menonton video ini. Okey, jika anda berminat untuk mendapatkan khidmat coach untuk cerita macam ni, coach boleh cerita, bukan takat cerita untuk orang yang ada VIP ni, VIP orang besar, orang siapa saja coach boleh buat analisis dan cerita, termasuklah tarikh lahir tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada coach sediakan khidmat iaitu personal coaching berkaitan dengan tarikh lahir anda. Okey, tapi lebih dalam lagi untuk tarikh lahir personal tuan-tuan puan-puan, coach akan cerita pasal tadi. Yang pertama tarikh lahir, yang kedua kitaran tahunan macam ni, kemudian yang ketiga coach akan cerita pasal keturunan dan warisan. Yang ni tak ada ni, yang keturunan warisan coach kena kira manual. Dan yang keempat, coach akan buat video berkaitan dengan yang tadi kitaran tahunan ni. Okey, bukan arah kejayaan, kitaran tahunan, arah kejayaan. Okey, tengok arah kejayaan dia pun pada tahun ni bercabang. Okey, dekat tengah-tengah pun dia dah ada arah kejayaan dia di tengah-tengah. Maksudnya dia berjaya. Okey, kemudian di kiri, di barat, ni lebih kepada lokasi lah. Aku tak mau cerita bab ni, nanti lebih panjang nanti video ni. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.